Allahul Azim. Yang mulia Tuan Nazir, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat serta salamnya pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama kita menjalankan satu ibadah yang mulia. Kita berada dalam majlis ilmu. Sesungguhnya orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang ini dia dapat istiqamah dalam majlis ilmu pengetahuan. Yang kedua, apabila seseorang ini dia dapat istiqamah dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan yang mulia, masjid baru pun sedang kita rancang dan bantuan kepada surau kita ini pun sedang banyak diperlukan untuk menjalankan aktiviti tuan-tuan yang mulia. Maka kita teruskan tuan-tuan yang mulia berinfak dan berinfak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya tuan-tuan yang mulia. Ini peluang ibadah yang dapat menetapkan diri kita ni sebagai orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang mulia menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang yang rajin belajar ni, orang yang alim, yang faham agama. Kenapa dia faham? Sebab rajin dia belajar tuan-tuan yang mulia. Orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ada melakukan, kadang-kadang lajak melakukan perkara-perkara yang fasik ataupun perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Dan orang yang jahil ni adalah musuh Allah, kata Rasulullah SAW. Meskipun dia abid, meskipun dia banyak sangat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rajin dia jaga ibadat, tapi malas belajar, ini orang ni musuh Allah, tuan-tuan yang mulia. Hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ana uhibbu ahlas sakha, saya sangat sayang, saya sangat cinta kepada orang yang pemurah ni. Dia tak jemu-jemu menolong Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dia tak jemu tuan-tuan yang mulia dengan dunia ni? Dia tak jemu menolong anak-anak dia, menyara hidup isteri dia, menyara hidup keluarga dia. Begitu dia tak jemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berinfak, terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbi lil faqiris sakhi ashad, dan saya sangat sayang lagi, lebih sayang lagi kepada seseorang yang tak banyak duit tapi dia maintain berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak perlu pening tuan-tuan yang mulia. Ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada pada kita tuan-tuan yang mulia, kita gunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menampalkan ibadah dan ketaatan kita. Di mana di sini situ kurang kita dalam hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita tampal dengan ibadah yang bermacam-macam cara tuan-tuan yang mulia. Dalam bab menuntut ilmu ni tuan-tuan yang mulia, orang tuan-tuan yang mulia salah faham. Dia kira apabila dia sudah datang ke surau dan apabila dia sudah duduk dalam majlis taklim sudah memadai. Belum lagi memadai sebenarnya tuan-tuan yang mulia. Ada satu langkah yang menjadikan apa yang kita buat ini lebih sempurna dan lebih selamat. Apabila kita selepas kita belajar, kita menjadi orang yang mengajar lagi kepada orang lain. Ini yang sangat mustahak. Dan ini bukanlah satu perkara yang sunat. Kita ingat sunat, kita nasihat orang, kita ingat sunat. Kita menyampaikan kepada orang lain apa yang kita dah tahu,
yang kita dah faham. Apabila kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kita ingat itu sunat bukan sunat, hukum dia wajib, tuan-tuan yang mulia. Rasulullah SAW bila menutupi majlis hari-hari di mana-mana pun, bila Rasulullah mengakhiri majlis ilmu, Rasulullah senantiasa berwasiat, falyuballighu zahir ilal ghaib, hendaklah mereka yang datang ini menyampaikan apa yang dia dengar ini kepada orang yang tak datang. Hukum dia wajib, tuan-tuan dia. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, bila kita dibangkit nanti hari kiamat, bila bangkit, semua orang tu nak lari, tuan-tuan yang mulia. Bila teringat anak, teringat isteri, teringat apa semua kan, bila bangkit, tuan-tuan yang mulia, daripada tidur kita, bangkit daripada mati kita, tuan-tuan yang mulia, yang sudah berapa ribu tahun kita sudah diazab dalam kubur, tuan-tuan yang mulia, bangkit, semua nak bergerak. Kata malaikat, tuan-tuan yang mulia, don't move, I want to ask you first. Malaikat kata jangan bergerak, nak tanya dulu, semua jangan bergerak. Mohon perhatian. Semua tak boleh bergerak, tuan-tuan yang mulia. Malaikat nak tanya mula-mula sekali, apa dia, tuan-tuan yang mulia? Ilmu yang kamu dapat dulu, dah belajar tak dulu? Ada, dah belajar. Selalu ke surau, tapi saya kadang-kadang sering tidur pun ada depan ustaz. Tapi ada masa yang tak tidur, ada. Kamu ada sampaikan tak kepada orang yang tak dengar ceramah-ceramah tu? Kamu ada ajar orang? Apa yang kamu boleh kamu ada ajar orang tak? Ni tuan-tuan yang mulia. Kalau kita tak lakukan, maknanya kita sangkut, tuan-tuan yang mulia. Situ dah sangkut dah, tak lepas kita, tuan-tuan yang mulia. Maka kita bertanggungjawab. Bila kita dah dengar ni ilmu ni, tuan-tuan yang mulia, siapa-siapa ustaz-ustaz yang mari, kita dengar hadis, kita dengar ayat, maka wajib kita sampaikan kepada siapa-siapa yang dekat dengan kita, yang mungkin kita sampaikan, terutama keluarga kita, tuan-tuan yang mulia. Keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, tuan-tuan yang mulia. Kita WhatsApp pun boleh, tuan-tuan yang mulia. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Betapa indahnya, tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita boleh bawa dalam 1 tahun seorang je, boleh bawa ke majlis taklim. 1 tahun seorang jadi, tuan-tuan yang mulia. 2 tahun 2 orang, 3 tahun 3 orang. Kalau ini kita jalankan, tuan-tuan yang mulia, mungkin surau masjid ni memang tak muat, tuan-tuan yang mulia. Tapi apa yang kita rasa sekarang ni, tuan-tuan yang mulia, yang kita nampak benda ni tidak berjalan. Dakwah nasihat ni tidak berjalan, tuan-tuan yang mulia. Walau Rasulullah kata ad-dinun nasihah. Ingatkan ad-din ni agama Islam ni, tuan-tuan yang mulia, dia ni adalah agama yang berjalan nasihat, menasihati. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, maknanya senantiasa manusia ni dalam berdalam masalah, dalam permasalah, dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang pertama, mereka menjaga keimanan mereka. Yang kedua, menjaga amalan mereka. Yang ketiga, tidak duduk diam. Apa yang dia tahu, apa yang dia faham, dia nasihatkan orang. Ni tuan-tuan yang mulia, nasihat yang baik, nasihat sabar, nasihat beramal. Tak duduk diam, tuan-tuan yang mulia. Dia nasihat, menasihati. Kadang-kadang kita banyak kesilapan, tuan-tuan yang mulia, yang kadang-kadang kita tahu, kenapa tak nasihat isteri kita? Kadang-kadang kita faham, kenapa kita tak cuba menyelamatkan kawan-kawan kita, tuan-tuan yang mulia? Ini, tuan-tuan yang mulia, satu kewajipan sebenarnya yang perlu kita lakukan, tuan-tuan yang mulia. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang mulia, dalam banyak hadis-hadis, tuan-tuan yang mulia, tentang kelebihan ilmu pengetahuan dan tentang kelebihan kita menyampaikan ilmu pengetahuan ni kepada orang-orang yang surrounding kita.
kalimatun minal khairi yasma'uhal mu'minun falyamalu biha wa yu'allimuha khairul lahu min ibadatis sanah. Satu kalimat yang kita ingat, tuan-tuan yang mulia, yang penting dalam hidup kita ni kita sampaikan kepada orang lain, kita ajarkan orang lain, kita bagi tahu kepada dia, sehingga tuan-tuan yang mulia dia amalkan apa yang kita cerita ni, dapat pahala. Dia kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala bagi reward kepada kita lebih baik daripada kita ibadat setahun lamanya. Ni tuan-tuan yang mulia, satu kalimat kita ajak orang, kemudian orang tu amalkan, itu satu kalimat. Kalau satu ayat, Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Kalau hari-hari kita nasihatkan orang, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, macam mana pahala dia? Macam kita ibadat sunat setahun lamanya, tuan-tuan yang mulia. Macam kita salat sunat pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Macam kita baca Quran pagi ke petang, petang ke pagi, setahun lama-lamanya tak berhenti-berhenti. Macam tu pahala dia. Orang yang mau menasihatkan orang lain, dia tak duduk diam, tuan-tuan yang mulia. Dia nasihat, tuan-tuan yang mulia. Maka kawan yang baik ini sebenarnya, tuan-tuan yang mulia, adalah kawan yang banyak memberi nasihat kepada kawan dia, kawan yang banyak memberi bimbingan, teguran kepada dia. Ini kawan yang baik di sisi kawan, penilaian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Kalau pasal kita, tuan-tuan yang mulia, orang datang surau, kalau pasal kita, tuan-tuan yang mulia, orang jadi mengaji, jadi belajar, kalau pasal kita, tuan-tuan yang mulia, jadi orang bersedekah, kata Rasulullah SAW, adalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang membimbing orang lain, yang memberi nasihat kepada orang lain untuk mengerjakan kebaikan, orang ini dapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Nampak tak? Okey, pasal lidah, melalui lidah kita tadi, orang semayang daripada tak semayang, dia semayang, tuan-tuan yang mulia, maka kita dapat pahala. Bila orang ni semayang, kita dapat pahala, tuan-tuan yang mulia. Macam mana pahala semayang dia? Setiap dia semayang kita dapat pahala, tuan-tuan yang mulia. Kita kita kempen, tuan-tuan yang mulia. Kita tolong war-warkan, tuan-tuan yang mulia. Macam surau kita ni perlu bantuan, masjid perlu bantuan, ada mahat tahfiz perlu bantuan, tuan-tuan, kita war-warkan, jumpa korporat, kita cerita, tuan-tuan yang mulia, sehingga melalui lidah kita kawan ni berinfak RM1,000, berinfak RM1,000, kita pun dapat pahala, tuan-tuan yang mulia, RM1,000 sebanyak itu. Macam mana kebaikan yang orang lakukan itu, sebab kita dia sudah lakukan kebaikan, kita dapat pahala yang sama. Siapa kata, tuan-tuan yang mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, adalu alal khairi kafa'ilih. Ini masya-Allah, tuan-tuan yang mulia. Jangan kita menjadi penghalang kepada kebaikan-kebaikan, kepada ibadah-ibadah yang baik ini, tuan-tuan yang mulia. Macam kita berinfak, orang nak berinfak, kita tak galakkan. Contohnya, kita menghalang-halang orang nak berinfak, tuan-tuan yang mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala mengutuk dalam Al-Quran, tuan-tuan yang mulia. Kata Allah Taala, wa man bakhila wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Barang siapa yang kedekut, dia tak nak tolong agama Allah, tak nak tolong surau, tak nak tolong masjid, tak nak tolong sekolah-sekolah agama, kemudian dia mengajak orang lain, dia kempen orang lain supaya kedekut juga macam dia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyediakan azab yang sangat hina di dunia dan akhirat kepada orang ini, kepada orang yang ingkar ini. Orang ini dianggap dalam Al-Quran orang yang ingkar, orang kufur. Kenapa? Al-Quran suruh berinfak, Al-Quran suruh bersedekah, suruh berzakat, suruh berwakaf. Dia ini menghalang-halang orang daripada berbuat demikian, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala kata orang ni orang ingkar,
orang yang melawan Al-Quran, tuan-tuan yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyediakan azab yang hina kepada orang ini di dunia dan di akhirat, tuan-tuan yang mulia. Maka kita, kalaupun kita tak boleh buat, tak apa. Senang nak buat ibadat ni, tuan-tuan yang mulia. Kita tak boleh bersedekah banyak, kita kempen orang ni supaya dia berinfak. Kadang-kadang orang sibuk lalai, kawan-kawan kita, tuan-tuan, korporat-korporat, kita nasihat sehingga dia bersedekah, maka kita dapat pahala macam ibadah dia, macam sedekah dia, tuan-tuan yang mulia. Paling kurang kata Rasulullah SAW, imatatul adha, membuang duri di jalan. Kita suruh orang tolong buang duri ni, orang tu buang, kita dapat pahala. Macam mana pahala dia buang duri, kita dapat pahala, tuan-tuan yang mulia. Maka satu kalimat yang baik ini, tuan-tuan yang mulia, yang kita mengajak orang lalu dia buat, kita dapat pahala, tuan-tuan yang mulia, seperti kita ibadat setahun lamanya, tuan-tuan yang mulia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai rahmatullah, qila wa man khulafauka, qala alladhi yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, rahmat Allah ini, kasih sayang Allah Ta'ala ni senantiasa diberikan kepada khalifah-khalifahku. Khalifahku, kata Rasulullah SAW. Sehingga sahabat ada yang berani angkat tangan tanya, waman khulafa'uka ya Rasulullah, siapa sebenarnya khalifah-khalifah engkau yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang menghidupkan sunnah aku dengan mengajarkan apa yang dia faham kepada orang lain. Apa yang dia dengar ni, dia sampaikan kepada orang lain. Ini khalifah aku. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah senantiasa dilimpahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok Allah Taala angkat darajah kita, tuan-tuan yang mulia, menjadi khalifah. Kata Rasulullah, khalifah, orang ni khalifah. Apabila dia tak dulu diam, apa yang dia dengar, apa yang dia faham, dia senantiasa menyampaikan, tuan-tuan yang mulia. Sampaikan apa yang kita tahu, sampaikan apa yang kita faham kepada mereka-mereka yang belum faham. Li'ayyahdiyan nas, li'ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Orang yang memberi, yang tunjuk ajar, yang memberi bimbingan petunjuk apa yang dia tahu ni kepada orang lain, terlebih baik pahala dia, kata Rasulullah SAW, daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Pahala dia, fadilat dia, tuan-tuan yang mulia, terlebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Ini kelebihan-kelebihan dia, tuan-tuan yang mulia. Orang yang rajin menyampaikan apa yang dia faham, tuan-tuan yang mulia. Kemudian, tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok apa yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam Lubbab Ihya Ulumuddin ni, tuan-tuan yang mulia, kita nak dapat ilmu barakah. Bukan kita nak faham je tapi tidak barakah. Kita nak dapat ilmu yang bermanfaat, al-ilmu yanfa'. Bukan kita nak faham je tapi tidak memberi manfaat kepada kita, tuan-tuan yang mulia. Cara dia, kata Imam Ghazali, nak dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mendapatkan ilmu yang dapat memberi bimbingan kepada kita, nak mendapatkan ilmu yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kata Imam Ghazali, yang pertama, hendaklah dia menjaga adab-adab, menjaga ataupun mentakzimkan guru yang ajar dia, mentakzimkan guru dia, kata Imam Ghazali. Yang pertama, apabila berdepan dengan gurunya, maka hendaklah mendahului memberi salam, takzim kepada guru, tuan-tuan yang mulia. Ini dari kecil kita, ibu bapa kita dah ajar, tuan-tuan yang mulia. Kenapa? Supaya ilmu yang sedikit kita dapat ni, tuan-tuan yang mulia, memberi manfaat, memberi bimbingan, memberi cahaya dalam hidup kita, tuan-tuan yang mulia. Ilmu yang sedikit ni, apabila dia ilmu yang barakah, tuan-tuan yang mulia, ada keikhlasan daripada kita, ada keikhlasan daripada tok guru yang mengajar ni, kita jaga hubungan baik dengan yang penyampai ilmu ini, insya-Allah, tuan-tuan yang mulia, dinamakan dengan ilmu yanfa',
ilmu yang dapat memberi bimbingan, yang dapat menyelamatkan hidup kita ni tuan-tuan dia, dan selepas mati kita. Yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wa idza talqa rajulani fal mubtadi'u bisalam huwa afdal. Orang yang dalam kenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang sedang berjalan, dan orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan apabila bertemu dua orang yang beriman ini, maka siapa yang lebih afdal, yang lebih baik, siapa yang mula-mula bagi salam, itulah orang yang lebih baik. Maka apabila kita jumpa orang tua, kita jumpa tok guru, kita kena takzim mereka tuan-tuan dan mulia. Kenapa? Kerana ini orang-orang yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya tuan-tuan dan mulia. Kalau tok guru ni, ustaz-ustaz wa alim ini, kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, mereka adalah penerus lidah para nabi-nabi, para rasul-rasul tuan-tuan yang mulia. Mereka penyampai apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada Rasul tuan-tuan yang mulia. Kemudian al-alimu habibullah, orang yang alim, ulama-ulama ni dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak baik dengan Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita kena kasih mereka tuan-tuan dan mulia. Siapa lagi yang diutamakan oleh Allah? Anak-anak yatim, baby-baby tuan-tuan yang mulia, binatang-binatang ternak tuan-tuan yang mulia, orang-orang tua tuan-tuan yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, laula syuyukhun li ilahi ruqa wa muhmalatun fi fallati rutta wa sibyatun minal yatama rudha la subba alaikumul azabal auja. Kata Rasulullah SAW, sekiranya tidak ada lagi orang tua yang masih merangkak ke masjid dan ke surau, sujud dan rukuk, dan sekiranya tidak ada lagi baby-baby dan anak-anak yatim, dan sekiranya tidak ada lagi binatang-binatang ternak yang menjadi sumber kehidupan manusia ini, niscaya aku akan tuangkan azab yang pedih kepada kamu di dunia juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ni tuan-tuan yang mulia, kita kena takzim. Mereka ni kita kena muliakan, sebab orang ni dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak beradab dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak beradab dengan kita tuan-tuan yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahawa jangan membanyakkan berkata-kata pada hadapan gurunya. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kita ni kena memuliakan majlis. Majlis ilmu ni lain tuan-tuan yang mulia. Majlis ilmu ni ustaz sedang menyampaikan ayat, ustaz sedang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Wa ansitu rahimakumullah, kata Allah Taala. Diam kamu, dengar betul-betul. Bukan diam tidur kan, kita kena terlalu diam pun payah juga. Diam semua, diam, mata pun diam, telinga pun diam, itu tidurlah nama dia, bukan diam. Diam maknanya kita benar-benar fokus tuan-tuan yang mulia, baru kita dapat ilmu. Kalau menurut Imam Syafi'i, akhilan tanalal ilma illa bisittatin dzuka'in wa harusin wa ijtihadin wa ballaghah wa irsyadu ustadzin wa tulin zamanin, kata Imam Syafi'i. Saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat. Yang pertama, zuka. Makna zuka ni fokus tuan-tuan. Kita datang belajar ke masjid, kita datang belajar ke surau, kita datang ke majlis-majlis taklim, fokus. Maknanya zuka ni bersih akal. Kita sedang ada dalam majlis, tak teringat pagi-pagi macam ni, dok teringat nasi lemak ni, tang mana nasi lemak sedap hari ni kan, teringat nasi lemak je. Kalau malam salat maghrib, mana pasar malam ni, hari tutup pasar malam apa, kita dok teringat sini teringat situ. Ini tidak zuka, makna dia tak dapat ilmu. Imam Syafi'i ni tuan-tuan dan mulia kata tak dapat ilmu kalau kita tak fokus. Zuka tuan-tuan dan mulia, benar-benar fokus. Kita dengar ayat, kita dengar hadis tuan-tuan dan mulia, kalau boleh kita cetek sikit, kita ingat tuan-tuan dan mulia, zuka. Yang kedua, waharusin. Kita kena ada dalam mengaji ini tamak halubah tuan-tuan dan mulia, tamak halubah.
Kalau boleh kita semua ustaz, tak kira tasawuf ke tauhid ke apa ke tafsir ke, semua ustaz kita nak datang. Tamak kita. Kalau boleh, kalau majlis taklim ni tamak kita, tuan-tuan dan puan, kalau boleh nak duduk depan sekali, dekat-dekat dengan ustaz kan. Tu benar kita tamak kepada ilmu, baru dapat ilmu. Yang ketiga, wajtihadin, bersungguh-sungguh belajar ni, kena ada sifat rajin, tuan-tuan yang mulia. Wajtihadin wa ballaghah, dan sanggup berkorban. Kita belajar ni kena ada sedikit pengorbanan, tuan-tuan yang mulia. Ini kita ni nak pandai tapi tak nak berkorban sikit pun, tuan-tuan yang mulia. Macam nak dapat cucu tapi tak ada menantu, macam mana, tuan-tuan yang mulia? Kena ada lah sikit pengorbanan. Wa irsyadu ustazin, dan ikut bimbingan guru kita. Macam mana yang dibimbing oleh guru kita ikut. Wa tulin zamanin, dan yang keenam hendaklah memakan masa, memberi masa, tuan-tuan yang mulia. Tul, mana tul panjang, tuan-tuan yang mulia. Tul, ia bahasa Arab tul, tuan-tuan yang mulia. Bahasa orang putih tol. Tahu mana orang putih ambil bahasa Arab ke bahasa Arab ambil orang putih tak tahu. Macam nak sama je kan. Tuluz zaman, makna dia perlu masa yang luas. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar ni daripada buayan, daripada ayunan sampai kita ke liang lahat kan, sampai ke kubur. Masa kecil kita tengok mak bapak kita nak duduk kita, nak bagi tidur kita, tengok macam mana. Kemudian masa kita mati, ada orang yang ajar kita, disebut dengan talqin. Makna talqin ni, tuan-tuan yang mulia, warning, tuan-tuan yang mulia. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, kata Rasulullah SAW. Ajarlah kalimat la ilaha illallah orang-orang yang nak mati, kata Rasulullah SAW. Sampai ke kubur kita ada talqin. Talqin, tuan-tuan yang mulia, kita ajar orang mati ni. Ada orang kata, wah, apa ni nak ajar orang mati? Mana tahu apa ada orang nak mati, nak ajar buat apa? Kita tak boleh cakap macam tu, tuan-tuan yang mulia. Sebab malaikat Munkar wa Nakir pun tanya orang yang dah mati juga. Kalau kita kata bodoh orang talqin ni, malaikat dua orang yang duk tanya ni macam. Kemudian hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, bila kita masuk kubur, bukan masuk dalam kubur, masuk kubur, kita pergi tempat-tempat perkuburan, kita sunat bagi salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan? Macam kita masuk kubur ni, macam ni orang dah mati dah semua dalam kubur kan. Bila kita bagi salam ni, tuan-tuan yang mulia, semua jawab. Ini hadis Rasulullah SAW. Waalaikumsalam. Semua jawab. Dan semua tertanya-tanya, siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Anak saya ke? Suami saya ke? Adik saya ke? Masya Allah, tuan-tuan yang mulia. Dan bila kita sampai kepada kubur yang kita tujukan, sunat lagi kita bagi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum ayah. Kita sunat 2 kali bagi salam. Kita bagi salam kepada siapa? Kepada orang mati. Kan? Macam mana kita nak hujah bagi salam orang mati buat apa? Tapi Rasulullah suruh ni, tuan-tuan yang mulia. Rasulullah sebutkan orang yang berjalan di atas kubur ni, bunyi kasut dia, orang dalam kubur dengar, tuan-tuan yang mulia, bunyi kasut dia, sup orang berjalan dengar, tuan-tuan yang mulia. Ini payah, kita tak boleh nak riset, tuan-tuan yang mulia. Cuma kita tunggu masa je lah. Bila sampai masa, kita semua sampai masa, ada tak ada ke benda ni, kita tahu je, tuan-tuan yang mulia. Kita nak interview siapa, tak ada yang patah balik. Ada orang kampung saya masih hidup, sampai sekarang masih hidup, nama dia Mat Hidup, nama dia. Dia ni, tuan-tuan yang mulia, dah mati 1 hari 1 malam. Memang dah mandi dah balik kapan dah. Bawa ke kubur, tuan-tuan yang mulia, malam pula tu lepas maghrib. Bawa ke kubur,
letak turun kawan 3 orang, pegang dia, masa nak turun dalam kubur dia bersin, tuan-tuan dan mulia, ping, bersin, tuan-tuan dan mulia. Oh, kawan 3 orang ni tuan-tuan dan mulia, loncat sekali, loncat terus ke darat, terus larilah hutan. Oh, jangan main. Hidup balik orang mati ni, hidup balik. Mat hidup nama dia. Haji Abah dah sampai kawasan saya, tak jauh dengan tempat saya tu. Ya, Abah. Tu ada. Nama dia Mat Hidup, sampai sekarang masih hidup. Ni orang mati hidup balik. Tapi bila kita tanya tuan-tuan, dia tak boleh cakap juga. Dia tak ingat apa yang berlaku tu, dia tak ingat dah macam tu kan. Allah Ta'ala tak ketiakan. Nampak tak tuan-tuan dia? Kita hidup balik, alhamdulillah lah. Tapi tak ada, jangan nak mimpi tu. Kalau dah mati, jalan je tuan-tuan yang mulia. Maka kita tak boleh mengutuk talqin ni. Ada orang yang mengutuk. Kita sunat talqin, kita sunat azan. Masa orang sedang masuk dalam kubur tu, kita azan kan. Ini manfaat dia terutama bukan kepada orang mati, kepada orang yang akan mati, yang masih hidup. Kita dengar azan tepi kubur ni lain tuan-tuan yang mulia. Sayu azan. Aduhai, aku akan mati, aku akan ditanam, aku akan dikafan. Kita duk teringat tu tuan-tuan yang mulia, membawa keinsafan. Begitu juga talqin. Wahai Haji Man bin Haji Ma'un, sebentar lagi akan datang 2 orang malaikat. Yang satu namanya Munkar, yang satu Nakir. Jangan engkau takut, jangan engkau gundah. Kan? Dia ajarkan tuan-tuan dan mulia. Sehingga dalam kitab I'anah disebut, tuan-tuan, dalam kitab, sebuah kitab Syafi'i tuan-tuan dan mulia, entah betul ini tak betul tuan-tuan dan mulia, bahawa bila ditalqin macam ni tuan-tuan yang mulia, malaikat Munkar wa Nakir tadi yang duk tunggu ni siap ditanam dan balik family dia tuan-tuan yang mulia, bila dia dengar dah hajar semua ni tuan-tuan yang mulia, kata malaikat Munkar wa Nakir, tak payah pergi tanya apa, dia dah hajar dah semua, jom kita pergi tempat lain tengok orang mati lain pula, tuan semua bersari sana. Tak ada dapat macam tu. Ni tuan-tuan yang mulia, maka kita buat je lah. Kalau tak jadi kepada orang mati, jadi kepada orang hidup tuan-tuan yang mulia. Bila ditalqin tu, kita pun dengar kan, yang hidup ni dengar tuan-tuan yang mulia. Yang keempat, jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Kita boleh bertanya, tapi beritahu dulu, ustaz boleh bertanya tak, sempat tak, ada masa apa semua. Kita minta izin dulu tuan-tuan yang mulia. Imam Malik tuan-tuan yang mulia, kalau orang bertanya, dia tanya balik, untuk apa tanya tu? Saja ustaz nak tahu. Macam mana tak boleh? Boleh belah lah, boleh keluar lah. Dia halau tuan-tuan yang mulia. Dan Imam Malik tuan-tuan yang mulia, bila orang bertanya, dia akan jawab selepas 3 bulan. Dia tulis 3 bulan baru, dan yang bertanya 3 bulan lepas siapa? Ni jawapan dia. Dia rujuk semua dulu tuan-tuan yang mulia. Dia rujuk Quran, tafsir, hadis, semua dia rujuk, dia ambil berat. Kalau ustaz-ustaz sekarang tanya 3 bulan jawab, habislah, maknanya tak datanglah surau tu, datanglah masjid tu. Apa ustaz tu, kita tanya 3 bulan baru dia jawab. Apa ustaz bodoh ya? Apa tak? Tapi on the spot, macam Idrus lah. Belum tanya jawab dah. Jawab. Kan? Tapi Imam Malik tak nak macam tu tuan-tuan yang mulia. 3 bulan dia rujuk semua, rujuk dulu baru dia jawab. Yang tanya 3 bulan lepas, ni jawapan dia. Ini Imam Malik tuan-tuan yang mulia. Maka kita kadang-kadang ada ustaz tangguh minggu depan saya jawab, itu lebih baik sebenarnya. Kalau dia tangguh bulan depan lagi bagus. Tapi hak kita ni hak jenis apa ni kan, macam orang singgah dekat perhentian bas pergi surau, kadang minggu ni kita nampak, 3 bulan minggu depan baru nampak. Kalau nampak itu muka-muka bertukar-tukar, muka kat surau, kat masjid yang istiqamah tu kurang. Itu masalah dia. Baik. Yang kelima, bahwasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si pula menyalahi akan yang engkau kata. Ada orang macam tu. Minta maaf ustaz, yang ustaz lain
Tak cakap macam tu pun ada ustaz lain tengok, tapi saya dah lupa ustaz mana tu. Dia tak, bukan macam tu, dia lain, dia cakap lain. Tu jangan tuan-tuan dan puan-puan. Tu maknanya kita nak bagi jatuh air muka ustaz depan orang ramai ni. Ini hukum dia haram dan hukum dia salah, hukum dia tak betul, dan ini tidak membawa barakah. Kalau kita nak bertanya, tanya yang baik dengan hati yang ikhlas. Kita nak dapat rujukan yang lebih luas. Ada saya ceramah satu masjid, entah macam mana, tak apa clear yang saya cerita tu. Lepas ceramah apa semua, saya sedang duduk dengan imam, dia datang. Marah-marah. Macam tu marah-marah. Entah dia takut, entah dia marah. Kan? Dia komplain dah, benda dia komplain. Bukan dia nak pastikan apa yang kita cakap ni ada rujukan, tak ada rujukan. Ini tidak beradab. Ini maknanya perkara-perkara yang akan membawa kepada tidak barakah. Ilmu yang kita dapat ni tidak barakah, la yanfa, tidak akan memberi manfaat kepada kita, tuan-tuan yang mulia. Yang ketujuh, jangan ia berbisik-bisik dengan orang sama duduk pada hadapan gurunya, kata Imam Ghazali. Ini tak baik, tuan-tuan dan puan. Bisik-bisik jangan. Kalau cakap lagi lah tak baik. Kita kenapa, tuan-tuan dan puan, kena memuliakan majlis ni, majlis Allah, majlis Rasulullah, ayat hadis yang disampaikan oleh ustaz. Bukan nak cerita sang kancil di sini kan. Bukan nak cerita apa ni, hang jebat ke apa semua. Bukan kan, kita cerita hadis dan sampaikan ayat, tuan-tuan. Majlis yang baik kita kena muliakan kan. Cuba bayangkan kalau kita seorang ibu ni, seorang ayah sedang menasihatkan anak, tapi dia tak peduli nasihat kita, tuan-tuan dan puan, apa rasa tuan-tuan dan puan? Tentu kita terking, tuan-tuan dan puan. Ayah sedang bercakap ni, tengok ni nasihat kau ni. Kita melenting, tuan-tuan dan puan. Kalau anak tu kurang ajar dengan kita, sebab apa? Kita nak apa yang kita nak sampaikan, bimbingan-bimbingan kita ni, supaya nak menyelamatkan dia. Ini bayangkan, tuan-tuan dan puan, ini kita sedang dengar ayat Allah kan, syarahan-syarahan dia, hadis Rasulullah, apa semua kan. Macam mana majlis ni, tuan-tuan dan puan? Kita nak kita tidak muliakan. Tentu kita lebih muliakan majlis ni, tuan-tuan dan puan. Itu sebab dia bukan pasal ustaz tu semua, bukan. Dia melibatkan semua, tuan-tuan dan puan, membawa keberkatan. Ke-8, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Hendaklah ia duduk tunduk lagi beradab, seolah-olah ia dalam sembahyang. Kan? Maknanya tadi zuka tadi. Fokus kita. Ada satu masjid ni, saya ceramah ni, ada satu Tuan Haji ni, dia ni bila saya 10 minit lagi saya nak buat semeri, nak gulung, dia selalu cross depan saya, selamba keluar. Dia selalu macam tu. Satu kali saya pun perkenal dia. Saya kata kita berhenti di sinilah nampaknya. Tengok Tuan Haji pun dah keluar dah. Baru dia gelabah gini. Orang semua dah gelap, duduk balik. Kan? Macam tu dah tak sedap juga. Tapi dia tengok macam mana. Dia tiap saya ceramah 10 minit lagi nak habis, dia dah keluar dah. Mana dia pergi tak tahu. Kita nak gulungkan, nak buat semeri, dia tak dengar. Kan? Tidak beradab. Kalau kita bukan tak boleh, dalam majlis bukan tak boleh kita bangun, tak boleh duduk. Bangun-bangun duduk pun tak apa, tapi kita kena beradab. Ustaz, saya nak bangun-bangun duduk ni pasal lutut ni ustaz. Bangun-bangun duduklah, tak apa. Orang pun faham. Kan? Saya nak keluar bilik air apa semua, kita angkat tangan sikit. Orang pun faham, dia nak keluar sekejap. Kan? Tapi kita, kalau yang lebih baik, kalau kita nak decide duduk dalam majlis taklim, kita duduk sampai habis. Kita sediakan masa daripada sebelumnya. Jangan duduk tengok 15 minit lepas tu pum belah kan. Orang pun tengok terganggu majlis. Sampai kita bunyi tangan pun haram hukum dia dalam majlis. Tap bunyi tangan kan, hukum dia haram dalam majlis. Terutama hari Jumaat dalam majlis ilmu, sebab terganggu fokus orang. Maka kita haram bawa anak yang kecil-kecil tempat majlis yang mengganggu majlis itu.
Kecuali anak-anak yang dia dah mumayyiz, yang dia dah faham. Haram kita bercakap dalam majlis, haram kita telefon dalam majlis, kan? Ustaz sedang ceramah, bapak kita pun sedang bergaduh dengan kawan dalam telefon, bergaduh dengan isteri dengan telefon, ataupun kita melayari internet lain sebagainya. Ini hukum dia berdosa besar sebab majlis ini majlis ilmu, tuan-tuan yang mulia, majlis hadis, majlis ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena muliakan itu, tuan-tuan yang mulia. Baik, sikit lagi yang apa ni? 8. Yang ke-9, bahawa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya itu tak kala segan gurunya itu daripada berkata-kata tadi. Kita minta izin dulu, kan? Yang ke-10, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu kepada kita, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentakzimkan akan gurunya. Kenapa, tuan-tuan yang mulia? Sebab kita faham, tuan-tuan yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni ada di kalangan guru-guru kita, ada di kalangan ustaz-ustaz kita. Kita tak tahu, tuan-tuan yang mulia, mana satu orang alim yang su' tadi, kan? Orang alim yang tak baik, orang alim yang baik, orang alim yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang ada yang bertaraf wali Allah, kita tak tahu, tuan-tuan yang mulia. Kita tahu, kita tak kenal, tuan-tuan yang mulia, tapi ada di kalangan mereka. Maka siapa-siapa datang orang alim, datang ustaz, kita salam je lah, kita takzim kerana Allah, kerana Rasulullah. Dia ni penyampai lidah Rasulullah, kan? Kita takzim dia. Maka Rasulullah menyebutkan an-nadhru ilal alim ibadah. Ada kita perhati orang alim ni, kan? Kita pandang orang alim ni dengan penuh kasih sayang kerana Allah, kerana dia sebagai penyambung lidah Rasulullah SAW. Ini satu ibadah. Nampak tak? Maka kita salam je lah. Orang kata ni ustaz, salam je lah, kita ambil barakah sikit, kita salam je lah. Sebab yang memberi syafaat nanti di yaumul mahsyar, tuan yang mulia, kata Rasulullah SAW, yang pertama al-anbiya, yang kedua al-ulama, orang-orang alim, tuan yang mulia. Ada orang yang bergaduh nanti hari kiamat, kata Rasulullah SAW, datang orang yang banyak sangat buat haji. Ya Allah, boleh tak saya masuk dulu syurga? Saya hampir tiap tahun buat haji dulu, ya Rasulullah. Bagus, kata Allah Ta'ala. Kenapa sanggup korban harta buat haji tiap tahun macam tu? Bagus. Tu saya dengar ustaz-ustaz duk ceramah fadilat haji umrah ni. Itu yang saya semangat tu. Kalau macam tu bukan cik lah dulu masuk syurga, ustaz lah, ustaz tu lah dulu. Macam tu lah. Kalau ustaz tu tak ada, mungkin cik tak buat haji lah minggu tu. Datang orang yang syahid pula, yang mati dalam peperangan, dalam memperjuangkan agama Allah. Ya Allah, macam saya boleh tak saya masuk syurga dulu? Kenapa? Masya Allah, dulu saya alhamdulillah lah, saya memang berjuang betul-betul. Harta saya sampai nyawa saya pun saya mati dulu dalam peperangan melawan orang kafir. Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sanggup macam tu. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, saya dengarlah ustaz-ustaz cerita tentang fadilat peperangan apa semua, perang sabilillah apa semua. Kata Allah Ta'ala, kalau macam tu ustaz lah dulu masuk syurga. Kalau macam tu, bukan cik. Kan pasal ustaz-ustaz tu cik buat tu. Begitu, tuan-tuan yang mulia. Maknanya yang membagi syafaat, bagi pertolongan nanti hari kiamat kepada kita, termasuklah di kalangan ustaz yang kita baik dengan ustaz tu, tuan-tuan yang mulia, yang ustaz tu kenal kita. Nanti malaikat tanya, ustaz duduk mana dulu? Ini orang Subang Base tadi, dia duduk orang Malaysia ni. Ustaz orang Malaysia, ya. Ustaz duduk mana? Saya Subang Base hari. Ustaz kenal tak orang ni? Tak pernah nampak seorang, kata ustaz, kan? Tak pernah nampak dia mengaji, tak pernah nampak. Yang jadi saksi ustaz ni bukan mulut ustaz, tangan ustaz dan kaki ustaz, tuan-tuan yang mulia, yang mengungkapkan, dia ni alhamdulillah ni ada pernah nampak dalam majlis ilmu ni. Nampak tak?
Maka ustaz pun minta supaya diringankan apa semua. Ini yang beri syafaat tuan-tuan yang mulia. Al-anbiya, al-alim, asy-syuhada. Yang ketiga orang syahid. Baik. Yang ke-11 sekali, jangan jahat sangka akan gurunya itu pada segala perbuatannya yang zahir menyalahi i'tikadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya. Maknanya jangan kita buruk sangka kepada ustaz. Disebutkan oleh Imam Ghazali ini seperti cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir, kan? Jangan buruk sangka. Tengok Nabi Allah Musa minta belajar dengan Nabi Khidir sebab Allah Ta'ala utuskan Jibril. Ketika itu Nabi Allah Musa dia sifat angkuh sikit, bongkak sikit lah. Sedang dia ceramah-ceramah ni, lepas dia ceramah orang terlalu ramai, beribu-ribu orang dengar syarahan dia. Satu orang tu angkat tangan, wahai Nabi Allah Musa, nak tanya sikit. Nak tanya apa? Ada tak orang lain dia sehebat tuan ni? Masya Allah, hari ni begitu fokus orang dengar ceramah. Kata Nabi Allah Musa, tak ada, rasanya tak ada. Maka turun Jibril, tegur Nabi Allah Musa, wahai Musa, engkau tahu tak, ada satu orang tua engkau kena belajar dengan orang tua ni beribu-ribu tahun tak habis ilmu. Baru terkejut Nabi Allah Musa, menangis Nabi Allah Musa, bertobat Nabi Allah Musa, ya Allah, aku nak sangat jumpa orang tua ni. Lalu dia pun jumpa dengan Nabi Khidir. Dia minta Nabi Khidir ajar dia. Kata Nabi Khidir, boleh aku ajar, tapi engkau kena sabar. Kena sabar macam syarat belajar tadi. Kata Imam Syafi'i, oi, insya-Allah saya ni takkan tak sabar, saya ni pun Nabi. Okeylah, jom. Datang-datang tepi pantai tuan-tuan yang mulia, naik satu perahu nak menyeberang ke sana tuan-tuan yang mulia. Sampai tengah-tengah laut tuan-tuan yang mulia, Nabi Khidir minta kapak daripada tekong kapal tuan-tuan yang mulia. Buat apa kapak? Bagi jelah. Bila dapat kapak, dia pun tebuk kapal tuan-tuan yang mulia. Dalam kapal ni ada orang tua, ada baby, ada perempuan, ada lelaki dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan yang mulia. Kata Nabi Allah Musa, ya Allah Tuan buat apa ni? Saya nak tebuk kapal. Aduh, loncat Nabi Allah Musa tuan-tuan yang mulia, sampai dia buka jubah dia sumbat tuan-tuan yang mulia. Kata Nabi Allah Khidir, kan aku dah kata masalah dia nanti engkau tak sabar. Engkau tak sabar. Dia suuzan kepada Nabi Khidir. Dia nampak tak macam tu, siapa tak suuzan? Ini nak jahannam orang satu kapal, kan? Ini perlu kesabaran, kata Nabi Khidir. Lepas tu tuan-tuan yang mulia, sampai ke Antakya tuan-tuan, kapal ni. Antakya ni satu kampung antara Turki dengan Syria tuan-tuan yang mulia. Sampai sekarang ada kampung tu lagi. Sampai seberang sana ke Antakya tuan-tuan yang mulia, dia jalan dalam 100 meter, Nabi Allah Musa, Nabi Khidir sudah panggil satu budak muda umur 16 tahun. Mai, kejap. Duduk sini depan Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah ambil batu besar, hempak kepala budak ni sampai mati tuan-tuan yang mulia, meletup kepala dia. Sekali lagi Nabi Allah Musa loncat-loncat, ya Allah, nangis kuat dia, ya Allah, kenapa Tuhan bunuh orang? Aduh, kan aku dah kata Nabi Khidir, engkau tak sabar. Ini masalah dia, macam mana nak belajar? Okey, minta maaf. Jalan lagi 100 meter tuan-tuan yang mulia, jumpa satu tembok yang sudah reput, tinggal besi-besi lagi tuan-tuan yang mulia. Kata Nabi Khidir, kita di sini kena kerja sehari. Buat apa? Kita perbaiki tembok ni. Cari apa-apa yang patutlah, cari pasir balik, buat balik tembok ni. Nabi Allah Musa pun dah tolak pinggang. Apa benda ni kita nak buat apa ni? Tembok ni bukan ada manusia di sini. Dah komplain lagi. Kata Nabi Khidir macam ni lah. Ini dah 3 kali. Sampai sinilah kita boleh belajar. Jadi kita berhentilah sampai di sinilah. Saya tak boleh nak lanjutkan lagi. Kalau macam ni, minta maaf lagi, tak apa, minta maaf, tak apa, kata Nabi Khidir. Cuma masalah kita tak boleh nak lanjutkan lagi. Engkau syu'udzan kepada saya. Sedangkan saya sekarang ni tu guru engkau, kata Nabi Khidir. Aduh, itu saya macam ni payahlah. Dah macam tu tengok hari apa engkau tebuk kapal tu buat apa? Macam ni. Kalau engkau nak tahu, dengar kata Nabi Khidir. Aku tebuk kapal, Allah Taala suruh tebuk. Kenapa Allah Taala suruh tebuk? Kau dengarlah. Kau tahu tak? Minggu depan
kerajaan negeri ni dia nak rampas semua kapal-kapal. Dia bukan nak ambil cukai GST je, kapal-kapal dia nak ambil. Nampak tak? Kapal-kapal dia nak ambil. Kenapa? Itulah kau tengok nanti benda ni berlaku tak berlaku minggu depan kata. Kecuali kapal bocor, kapal yang rosak. Inilah, kau tahu tak, Tuan Tekong ni dia baik dengan saya, kata Nabi Hadir. Kadang-kadang tiket tak mau ambil, kalau saya tiket tak ambil. Ni kita naik ni 3 orang ni tiket tak ambil, kata Nabi Hadir. Jadi kita nak menyelamatkan kapal ni, kita kena tembok. Mak. Tapi Tuan kenapa tak bagi tahu? Belum sampai saya bagi tahu. Belum sampai saya explain. Enak? Maka kau syurga kepada aku. Yang budak tu, yang kita tanam tu. Kau tahu tak? Allah Ta'ala yang suruh bunuh budak tu. Kenapa bunuh orang? Kata lebih orang besar kan? Kata Allah Ta'ala budak ni, dia sekarang umur 15 tahun, 16 tahun. Bila dia umur 20 tahun lebih, dia akan paksa mak bapak dia, semua keluarga dia keluar daripada Islam. Maka bahaya budak ni. Habis tembok ni apa benda kita nak buat ni apa? Engkau tahu tak? Ini Allah Rasul buat. Di bawah tembok ni, tahu tak? Ini signboard tahu. Di bawah tembok ni ada harta karun. Ada barang-barang kemas, barang emas. Di bawah ni disimpan oleh seorang ayah ni yang dia mati, anak-anak yatim ramai tinggal. Jadi tembok ni untuk signboard dia, bila anak-anak dia dah besar nanti, dia ada surat wasiat, dia akan tahu nak korek ni harta-harta anak yatim ni, nak ambil balik. Kalau tembok ni tak ada, ya macam mana nak tahu? Nangis Nabi Allah Musa, tuan-tuan mulia. Maka kita jangan syuzan dengan tunggu dengan ustaz-ustaz ni kan. Tambah ustaz-ustaz bertabung kan. Ada ustaz bertabung kan. Aku tak tahu ustaz Zandi ni aku dia bayar kereta apa dah. Kita boleh ekor ustaz-ustaz kita ni yang kita salah sikit, kita pergi dekati dia. Macam saya kutip tabung apa semua kan, saya rekod semua, isteri saya yang tulis. Malam ni suruh apa, masjid apa, berapa. Saya ada AJK, saya akan bertanggungjawabkan dengan AJK. Sampai sekarang dah 2 tahun lebih belum lagi. Saya ambil RM5 ubuh minyak kereta, belum lagi. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Jadi kita tak payah nak syu'udzan. Kita tak mau tolong, kita syu'udzan pula kepada orang yang buat masjid, orang buat surau, kita kata macam-macam kan. Ini bukan orang baik. Maka kita jangan syu'udzan kepada ustaz kita, kepada guru kita. Bukan kita ni di surau di masjid, kita di sekolah kan, sekolah menengah ke, di universiti ke, cuba cikgu-cikgu yang kita syu'udzan kepada dia, kita boleh belajar dari dia, kita tak boleh belajar. Kadang-kadang susah nak lulus subjek dia, kenapa? Kerana kita syu'udzan dengan dia. Maka ini bukan apa tuan-tuan, tip-tip ni kata Imam Ghazali, supaya ilmu yang kita dapat sikit-sikit ni tuan-tuan dan mulia boleh membimbing kita, boleh memberi petunjuk, bimbingan kepada kita dalam hidup kita, dalam menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat tuan-tuan yang mulia. Maka ini perlu kita ta'zim majlis-majlis ilmu tuan-tuan yang mulia. Yang sekarang ni orang tak faham, bukan dia tak buat, dia tak faham tuan-tuan yang mulia. Salam subuh, salam maghrib, terus belah. Dia tak tahu fadilat ilmu ni. Macam mana kehebatan fadilat ilmu ni, satu ibadah yang sangat mudah kita kerjakan dan satu ibadah yang membawa kejernihan hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya tuan-tuan yang mulia. Dan kata Rasulullah SAW, huduru majlisil alim khairun min salati alfi raka'atin. Kita datang tempat mengaji sekali, kita mengaji lebih baik daripada kita solat sunat 1000 rakaat. Pahala dia. Wa afdalu min ayadati alfi maridin, dan terlebih baik daripada kita menziarahi 1000 orang sakit, pahala dia. Wa afdalu min syuhudi alfi maitin, dan terlebih baik daripada kita menziarahi 1000 orang mati, pahala dia sekali kita mengaji. Tapi mengaji yang macam mana tuan-tuan yang mulia? Yang tip-tip yang telah disusun oleh Imam Ghazali ni.
Kita kena takzim kepada guru, kita kena memuliakan majlis ini, kita fokus apa semua. Ini tak dapatkan pahala ni semua ni tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga sahabat ada yang berani angkat tangan tanya, ya Rasulullah, minta maaf nak tanya sikit, wa min qiraatil Quran kaifa ya Rasulullah, macam mana kalau kita bandingkan dengan baca Quran, mengaji ni majlis taklim ni dengan baca Quran, macam mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahal yanfa'ul Quran bighairi ilmi biduni ilm, macam mana engkau dapat pahala engkau baca Quran ni kalau engkau tak ada ilmu, kata Rasulullah SAW. Maknanya kita kena mengutamakan majlis ilmu juga daripada baca Quran. Nanti kadang kita tengok ada jamaah sedang ustaz cerita apa semua, sedang ceramah, dia sedang salat sunat duduk sana, Allahu Akbar, Allah baca, tak ada masa lain. Ada yang baca Quran duduk sana. Rasulullah kata utamakan majlis ilmu, sebab kita baca Quran, salat sunat ni ada masa-masa lain, kan? Tidak semestinya masa tu. Maka ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan apa, kita nak dapat fazilat ni, kita nak dapat ilmu yang barakah, yang dapat memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini kita nak cari tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, inilah sedikit bayangan tuan-tuan dan puan-puan tentang majlis ilmu. Kalaupun ini biasa ustaz-ustaz cerita, tapi mungkin ini tuan-tuan dan puan-puan sebagai ulangan, kerana ini penting tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalal wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman wa fahman wasi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa rzuqna ijtinabah. Allahumma thabbitna 'alal imani kamilin wa sunnati wal jamaah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tawil umurana ya Allah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'adna wa qadhi hawajana fid din wa dunya wal akhirati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.